A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari Punca Kumpulan 17 yang terdiri daripada saya sendiri, Syaifulizan bin Syafi'i, nombor metrik 295916, Nur Suhada binti Razmi 295876, Muhammad Azhari bin Wakiman, nombor metrik 295805, Umair bin Abdul Khalid 295930, Muhammad Arash Fakri bin Muhammad Zikri 296400, Nur Fasihah binti Roslan 296505. Tajuk kumpulan kami iaitu pakej rangsangan ekonomi prihatin kepada rakyat. Dalam menuju negara maju, pelbagai dana-dana dan rancangan dalam membantu rakyat untuk menghadapi kehidupan semasa. Dalam merealisasikan hasrat kerajaan telah mewujudkan satu program yang dipanggil pakej rangsangan ekonomi terhadap rakyat, atau singkatannya Prihatin. Ia sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membantu meringankan dan membantu ekonomi rakyat di samping dapat menjana kehidupan keluarga dan secara amnya. Pada Mac 27, 2020, Perdana Menteri pada masa itu iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi itu. Dana sebanyak 250 bilion telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk membantu ekonomi negara dan juga membantu rakyat. Pakej ini disulih dengan dana tambahan yang dikeluarkan yang diberi nama Prihatin Tambahan, dengan dana tambahan sebanyak 10 bilion ringgit lagi untuk membantu dan meringankan lagi beban rakyat. Dana tambahan ini pula diwujudkan untuk membantu para usahawan kecil dan sederhana yang amat terjejas dengan wabak COVID-19 yang melanda negara pada masa itu. Apabila perintah kawalan pergerakan diperketatkan di negara Malaysia, semua rakyat tidak dibenarkan bekerja dan perlu tinggal di rumah dalam jangka masa yang lama. Bukan sahaja kerajaan tidak dapat mentadbir negara dengan sempurna, tetapi semua sektor swasta juga tidak dapat dibenarkan beroperasi. Apabila ini berlaku, rakyat yang bekerja di sektor swasta kebanyakannya terdiri daripada peniaga-peniaga kecil, daripada usahawan-usahawan IKS juga tidak dapat menjalankan kehidupan seharian dengan berniaga. Kerajaan bimbang dengan pengucupan semua aktiviti ekonomi. Rakyat akan hilang kawalan kerana menghadapi pelbagai masalah yang semasa berlaku. Permulaan pada pakej rangsangan prihatin ataupun pakej rangsangan ekonomi rakyat sebenarnya telah bermula pada awal 2009, iaitu sebanyak 67 bilion ringgit diperuntukkan untuk membantu rakyat dengan pengeluaran sebanyak 8% daripada JNK. Kerajaan telah menghulurkan bantuan yang sewajarnya untuk meringankan beban rakyat. 3 matlamat utama prihatin dalam menjalankan kehidupan yang sempurna kepada rakyat, iaitu yang pertama, lindungi rakyat; yang kedua, sokongan perniagaan; dan yang ketiga, perkukuhkan ekonomi. Matlamat 1, lindungi rakyat. Dalam matlamat yang pertama ini, 15 perkara yang dititik beratkan oleh kerajaan dalam merealisasikan hasrat kerajaan. Yang pertama, membendung wabak COVID-19. Ini adalah satu matlamat yang paling penting dan utama dalam merealisasikan matlamat prihatin rakyat. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membendung wabak COVID-19 ini. Pecahannya adalah sebanyak 500 juta diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melancarkan kerja-kerja membantu rakyat yang terjebak dengan wabak COVID-19. Selain diberikan kerja lebih masa, para petugas kesihatan juga diberikan allowance tambahan. Allowance ini bertujuan untuk menghargai jasa-jasa petugas kesihatan yang bertarung nyawa dalam membantu menyelamatkan rakyat yang terkena jangkitan wabak ini. Walaupun allowance ini tidak setimpal dengan usaha para petugas kesihatan tanpa memikirkan erti penat lelah dengan terus membantu, walaupun ada di antara mereka yang tidak sempat berehat sepanjang wabak ini melanda negara. Hanya yang ada di andaian fikiran mereka, wabak ini terus berlalu tanpa mendatangkan kemudaratan kepada rakyat. Seterusnya, sebanyak 1 bilion lagi diperuntukkan untuk membeli segala peralatan-perubatan dan kesihatan
dan juga perkhidmatan dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Apabila wabak ini melanda negara, segala kemudahan yang sedia ada tidak mencukupi. Akibat daripada bilangan pesakit yang dijangkiti terlalu ramai, sehinggakan ada hospital-hospital yang tidak cukup katil, dan juga paling penting ialah alat bantuan pernafasan. Menurut Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras, Dr. Malar Shanti berkata mesin bantuan pernafasan adalah satu keperluan yang sangat penting kerana wabak ini menyerang paru-paru mangsa yang menyebabkan mangsa akan sukar bernafas. Hampir semua hospital di Malaysia tidak mempunyai peralatan yang mencukupi. Jadi dengan bantuan dari dana prihatin rakyat ini, bantuan dapat disalurkan dengan pantas kerana wabak ini bergerak tanpa menoleh ke belakang dan lebih pantas dari yang disangka. Bilangan kematian juga bertambah dari semasa ke semasa yang amat membimbangkan dan merisaukan negara. Ia juga diperuntukkan untuk khidmat daripada pakar-pakar di sektor swasta. Kepakaran-kepakaran dari pihak sektor swasta amatlah diperlukan kerana dengan kepakaran daripada pihak semua, Malaysia akan dapat memerangi wabak COVID-19 ini. Ia adalah satu bencana yang mengancam seluruh dunia dan menggoncang semua negara-negara besar. Pecahan kedua iaitu program subsidi upah. Di dalam program ini, kerajaan telah menetapkan subsidi upah sebanyak RM600,000 untuk tempoh selama RM600 untuk tempoh selama 3 bulan kepada majikan bagi mengekalkan pekerja mereka yang berpendapatan di bawah RM4,000. Ini dianggarkan dapat membantu manfaat seramai 3.3 juta pekerja di Malaysia. Program ini sebenarnya adalah untuk mengekalkan majikan daripada memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Dalam menghadapi wabak COVID-19, ramai majikan yang tidak dapat meraih pendapatan yang stabil. Ada di antara mereka yang tidak dibenarkan beroperasi sepenuhnya. Contohnya kilang-kilang, iaitu di bidang industri, pekerja-pekerja di bidang perhotelan, pejabat-pejabat swasta dan kebanyakan pekerja-pekerja dari sektor pembinaan yang amat terjejas dengan penularan wabak COVID-19 ini. Harapan dan hasrat kerajaan adalah majikan-majikan ini tidak memberhentikan pekerja mereka walaupun sektor-sektor ini tidak dapat beroperasi. Dengan bantuan yang disalurkan ini, kerajaan berharap semua pihak yang terlibat akan memperoleh sedikit bantuan yang mana walaupun tidak menampung sebahagian besar dari pendapatan setiap individu yang bekerja, tetapi dapat membantu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh rakyat. Bantuan yang seterusnya, pecahan yang ketiga, bantuan prihatin nasional. Kerajaan juga telah peka dan ambil berat dalam kepada rakyat, sama ada yang masih bekerja atau yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Tidak menghitung apa golongan walaupun bangsa yang ada di dalam negara, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM10 bilion untuk membantu meringankan lagi beban yang ditanggung sepanjang berlakunya wabak COVID-19 ini. Pemberian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 9 juta isi rumah dan juga individu. Ini diberikan dalam waktu berlakunya wabak COVID-19 ini. Sebenarnya bantuan ini hanyalah kesinambungan daripada bantuan sara hidup yang diberikan oleh kerajaan yang sebelumnya. Pendapat dengan memberikan bantuan seperti ini, rakyat akan lebih malas dalam berusaha untuk mencari nafkah kehidupan. Menurut Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan pada masa itu berkata, dalam portalnya di Kementerian Kewangan menerangkan bahawa bantuan ini bukanlah untuk melihat rakyat lebih malas dalam mencari nafkah kehidupan, tetapi bantuan ini disalurkan sebenarnya untuk menampung kos-kos luar jangka di setiap ahli keluarga dalam menghadapi bencana yang menimpa negara di Malaysia pada ketika itu. Beliau juga menegaskan bajet yang diperuntukkan kepada ahli keluarga maupun individu bukanlah banyak hingga boleh menyebabkan rakyat menjadi malas untuk berusaha. Dan pelbagai masalah yang menimpa negara. Bila wabak COVID-19 ini melanda, kerajaan cuba untuk membantu rakyat agar rakyat tidak terbeban dengan situasi masalah yang sedang berlaku. Walaupun sedikit sebanyak rakyat memang terbeban dengan masalah ini, berikut adalah pecahan-pecahan bantuan yang disalurkan seperti dijadual. Pecahan daripada matlamat satu adalah bantuan kepada pelajar IPT. Antara aset negara yang penting ialah para pelajar di Institut Pengajian Tinggi juga tidak terkecuali untuk diberikan bantuan.
Pakej bantuan kepada pelajar IPT ini diperuntukkan sebanyak RM270 juta yang akan dimanfaatkan oleh pelajar yang berada di sektor pengajian tinggi kerajaan maupun yang berada di institut pengajian tinggi swasta. Pelajar adalah aset terpenting negara kerana ada di antara mereka bakal menjadi pemimpin negara suatu masa nanti. Ada juga yang bakal menjadi pendidik dan ada juga antara mereka yang bakal menjadi jurutera suatu masa kelak. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban pelajar-pelajar semasa berada di IPT. Kerana dengan kehadiran bencana kepada negara ini, pelajar-pelajar juga ramai yang terkesan. Sebenarnya ia sebagai satu galakan kepada semua pelajar agar tidak mengabaikan pelajaran mereka dan terus cekal menuntut ilmu walaupun terbeban dengan bencana yang menimpa negara. Dengan data-data yang terbaru diperolehi oleh Kementerian Kewangan, kerajaan telah bersetuju menaikkan dana bantuan daripada RM270 juta kepada 300 juta untuk dimanfaatkan oleh hampir 1.5 juta pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Berikut adalah data yang diperoleh daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya adalah bantuan kepada kumpulan mudah terjejas. Kumpulan mudah terjejas adalah seperti orang kelainan upaya, warga emas dan kanak-kanak di rumah pelindungan, golongan gelandangan dan juga orang asli. Oleh itu, pihak kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM25 juta dan bekerjasama dengan pertubuhan kerajaan serta usahawan sosial untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan penjagaan, kesihatan dan perlindungan untuk golongan mudah terjejas ini. Seterusnya adalah penangguhan balik bayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Pada 1 April 2020 sehingga 30 September 2020, bermulanya kerajaan memberi penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dengan penilaian kutipan sebanyak RM149.2 juta. Seramai 174,500 orang peminjam akan mendapat faedah ini. Selain itu adalah pecahan MySalam. Program ini memfokuskan kepada golongan B40 yang dijangkiti COVID-19 dan perlu dimasukkan ke dalam hospital untuk tempoh maksimum 14 hari. Mereka boleh mendapatkan bayaran pergantian sebanyak RM50 sehari. Bagi golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan, mereka juga akan dapat menerima manfaat ini. Skim persaraan swasta. Bagi menampung perbelanjaan pada masa yang sukar ini, rakyat mengharapkan wang tunai daripada apa jua bentuk simpanan. Skim persaraan swasta adalah antara medium wang simpanan bagi persaraan. Oleh sebab itu, kerajaan memberi kebenaran pengeluaran pra-persaraan dari akaun B-Skim persaraan swasta dalam tempoh bulan April hingga Disember 2020 sehingga total RM1,500 untuk setiap ahli tanpa sebarang denda cukai, pengecualian dan penangguhan bayaran sewa rumah dan premis perniagaan. Pemandangan yang dipikul oleh golongan B40 yang tinggal di kawasan bandar juga telah menarik perhatian kerajaan. Oleh itu, inisiatif ini dapat membantu rakyat yang tinggal di projek perumahan rakyat serta perumahan awam. Kerajaan pernah membuat pengumuman pengecualian pembayaran sewa bagi projek perumahan rakyat selama sebulan. Untuk meringankan lagi beban mereka, kerajaan melanjutkan lagi kepada 6 bulan dengan kos yang berjumlah sebanyak RM3 juta yang ditanggung kerajaan. Pengecualian ini melibatkan 3,636 unit rumah projek perumahan rakyat yang disewa atau transit yang diuruskan oleh pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Penangguhan pembayaran selama 6 bulan bagi pembayaran balik pembiayaan yang melibatkan kos RM50 juta juga diberikan kepada 4,649 unit untuk pemilik bermula pada bulan April hingga September 2020. Bagi perumahan awam pula, pengecualian yang sama juga diberikan kepada mereka oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang akan memberi kebaikan kepada lebih 40,000 penyewa. Pengecualian sewaan selama 6 bulan juga diberikan oleh kerajaan untuk semua premis kepunyaan kerajaan persekutuan serta premis kepunyaan agensi dan badan berkanun kerajaan persekutuan. Kerajaan menyeru supaya kerajaan negeri, syarikat berkaitan kerajaan dan pihak berkuasa tempatan memberikan pengecualian yang sama.
Seterusnya, diskaun bil elektrik. Kerajaan memperuntukkan kos sebanyak RM530 juta untuk diskaun yang dihadkan dengan had maksimum 600 kW untuk tempoh 1 bulan dan akan dinikmati oleh semua isi rumah yang menggunakan elektrik sebulannya tidak melebihi had maksimum yang dinyatakan. Ianya digerakkan secara berperingkat antara 15% hingga 50%. Berdasarkan pakej ransangan ekonomi yang lalu, RM500 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk diskaun 2% bagi sektor komersial, pertanian, industri dan isi rumah di Semenanjung Malaysia serta 15% untuk bil elektrik sektor pelancongan. Tambahan diskaun ini dipecahkan dengan jumlah penggunaan elektrik sebulan dan akan berkuat kuasa bagi tempoh 6 bulan bermula pada bulan April 2020. Pecahan pertama adalah penggunaan elektrik di bawah 200 kW akan mendapat diskaun sebanyak 50%. Pecahan kedua pula ialah penggunaan elektrik di antara 201 kW sehingga 300 kW akan mendapat diskaun sebanyak 25%. Manakala bagi pecahan yang terakhir akan mendapat 15% diskaun bagi penggunaan elektrik di mana di antara 301 kW hingga had maksimum iaitu 600 kW. Seterusnya, insentif perkhidmatan telekomunikasi. Untuk menambah baik liputan serta kemampuan rangkaian bagi meneruskan kualiti dan ketersediaan rangkaian yang cemerlang, kerajaan melaburkan RM400 juta. Antara inisiatif lain, pihak kerajaan membantu industri telekomunikasi dan multimedia ialah bekerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Kerjasama ini menawarkan pakej khas yang memperuntukkan sebanyak RM600 juta untuk memberi perkhidmatan internet percuma kepada semua pelanggan bermula 1 April 2020 sehingga tamatnya tempoh pelaksanaan PKP. Kemudiannya, bantuan kaki tangan kerajaan dan pesara. Kerajaan amat menghargai setiap jasa dan yang diberikan oleh penjawat awam yang sentiasa menjalankan tanggungjawab dan berkhidmat untuk negara. Oleh itu, kerajaan sentiasa komited untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Seramai 1.5 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk kaki tangan bekerja secara kontrak, akan dihargai dengan pemberian bantuan tunai yang berjumlah RM500 setiap orang seperti yang termaktub di dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan Kedua tahun 2020. Bagi 850,000 pesara kerajaan juga akan menerima bantuan sebanyak RM500. Pembayaran untuk penjawat awam dan pesara kerajaan akan diberi pada bulan April 2020. Bantuan ini akan dapat membantu kaki tangan kerajaan dan pesara untuk meringankan beban mereka. Harapan kerajaan adalah untuk penjawat awam terus berkhidmat dengan gigih dan amanah. Seterusnya, jaminan makanan. Langkah ini adalah sangat penting di dalam saat genting ini. Jaminan ini akan menambah keharmonian untuk setiap rakyat. Oleh itu, pihak kerajaan membuat keputusan untuk memperuntukkan RM1 bilion kepada dana ini untuk menyediakan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan serta pengagihan makanan dan program integrasi tanaman kerajaan menyediakan perbelanjaan sebanyak RM100 juta. Selain itu, bagi menggalakkan pengeluaran domestik, pihak kerajaan akan memberikan bantuan kepada pengeluar bahan asas seperti penternak, nelayan dan pertanian, pertubuhan peladang, kawasan pertubuhan nelayan, kawasan diberi kepercayaan untuk menggerakkan projek agro makanan jangka pendek yang boleh membuahkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Projek ini dibiayai sebanyak RM100,000 hingga RM200,000 oleh pihak kerajaan dengan jumlah membabitkan penyediaan sebanyak RM64.4 juta. Seterusnya, bantuan tunai kepada pemandu e-hailing. Khidmat pemandu e-hailing bukanlah perkhidmatan yang asing lagi bagi kita. Perkhidmatan ini dapat membantu ramai rakyat untuk mencari pendapatan bulanan. Namun begitu, disebabkan wabak COVID-19 ini memaksa rakyat untuk berada di rumah dan mengakibatkan pelanggan untuk perkhidmatan ini menurun secara mendadak. Seperti sebelumnya, bermula pada 1 April, pihak kerajaan telah memberi bayaran one-off sebanyak RM600 kepada pemandu teksi. Bagi pakej rangsangan kali ini, pihak kerajaan memperuntukkan sebanyak RM60 juta untuk membantu seramai 120,000 pemandu e-hailing dengan cara memberikan bayaran one-off sebanyak RM500. Seterusnya, tanggungan gaji pekerja di bawah kontrak kerajaan dalam tempoh PKP. Wabak COVID-19 ini banyak memberikan kesan buruk kepada kebajikan pekerja. Tidak disangkalkan
para pekerja yang bekerja dengan kontrak perkhidmatan seperti di sekolah, institusi latihan awam, IPTA serta agensi-agensi lain kerajaan termasuk badan berkanun juga terpalit dengan kesan ini. Dijangkakan lebih 80,000 pekerja yang terkesan dan pihak kerajaan memperuntukkan sebanyak RM110 juta untuk membantu mereka. Dengan dana sebanyak itu, pihak kerajaan akan menanggung gaji yang perlu dibayar oleh kontraktor yang terkesan semasa tempoh PKP, walaupun pekerja tidak boleh hadir bekerja. Disebabkan PKP ini, pihak kerajaan mengumumkan untuk melanjutkan tempoh kontrak perkhidmatan selama 1 bulan sebagai pertukaran untuk perkhidmatan tergendala di dalam masa PKP. Matlamat kedua, sokongan perniagaan. Matlamat kedua memberikan tumpuan kepada membantu sektor perniagaan, khususnya PKS, melalui penyediaan dan penambahan dana untuk membantu aliran tunai syarikat melalui pelbagai langkah. Dana bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana. Bagi membantu PKS, termasuk usahawan mikro, kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion yang merangkumi 5 inisiatif utama. Yang pertama ialah menambah dana dalam tabung bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak RM3 bilion yang menjadikan jumlah keseluruhannya RM5 bilion. Selain itu, kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Yang kedua, meningkatkan saiz dana sebanyak RM1 bilion kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Yang ketiga, menyediakan dana tambahan sebanyak RM500 juta yang menjadikan jumlah keseluruhan RM700 juta di bawah skim kredit mikro bagi pembiayaan mudah dengan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran. Syarat kelayakan pinjaman juga dilonggarkan dengan minimum 6 bulan operasi berbanding setahun operasi. Amaun pembiayaan juga ditingkatkan daripada maksimum RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan. Inisiatif yang akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Tekun Nasional ini terbuka kepada semua usahawan mikro dalam sektor perniagaan termasuk pengusaha taska, operator bas dan teksi, industri kreatif dan peniaga dalam talian. Yang keempat, PKS yang mempunyai rekod perniagaan kurang daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim BIS Mula I dan BIS Wanita I Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad CGC untuk pembiayaan sehingga RM300,000. Dan yang terakhir, kelima, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada 80% bagi PKS yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. Menerusi inisiatif di atas, kerajaan percaya institusi kewangan akan terus memberikan sokongan padu kepada PKS yang berdaya maju terutamanya dalam menghadapi cabaran ekonomi yang agak muram pada masa ini. Membantu aliran tunai syarikat, kerajaan juga prihatin dengan nasib pemilik syarikat yang mengalami masalah aliran tunai. Sehubungan itu, beberapa langkah seperti berikut akan dilaksanakan. Pertama, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan memperkenalkan program khidmat rundingan majikan pada 15 April 2020. Perkhidmatan ini merangkumi pilihan penangguhan bayaran, pensyukuran dan penjadualan semula sumbangan majikan. Langkah ini dijangka memberikan penjimatan aliran tunai kepada majikan yang dianggarkan berjumlah RM10 bilion. Inisiatif ini akan memanfaatkan lebih 480,000 PKS dan syarikat yang terjejas di samping menyelamatkan lebih 8 juta pekerjaan. Kedua, mengecualikan pembayaran levy tabung pembangunan sumber manusia HRDF bagi semua sektor untuk tempoh 6 bulan mulai bulan April 2020. Langkah ini dijangka membantu aliran tunai syarikat dengan penjimatan keseluruhan bernilai RM440 juta. Dan yang ketiga, dengan rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh kira-kira 750,000 PKS, kerajaan juga membenarkan penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan kepada semua PKS untuk tempoh 3 bulan mulai 1 April 2020. Ini adalah tambahan kepada langkah yang diumumkan terdahulu iaitu kerajaan telah memberi penangguhan bayaran ansuran cukai kepada perniagaan yang terjejas dalam sektor pelancongan selama 6 bulan bermula 1 April 2020. Sektor lain yang turut terkesan juga dibenarkan untuk meminda jumlah cukai pendapatan yang dikenakan pada bulan ke-3, ke-6 dan ke-9 ansuran dalam tempoh asas perniagaan. Bagi membantu PKS serta individu, kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman selama 6 bulan. Penukaran baki kad kredit kepada pinjaman berjangka akan menstruktural semula pinjaman korporat.
langkah ini penting untuk membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerja dan negara meneruskan aktiviti perniagaan. Inisiatif ini melibatkan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya RM100 bilion. Kerajaan amat berterima kasih kepada Bank Negara Malaysia dan industri perbankan yang menawarkan kelonggaran ini. Sebagai balasan, kerajaan bersetuju supaya pendapatan pihak bank dari faedah atau keuntungan ke atas pinjaman atau pembiayaan yang terlibat dengan penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan ini hanya dikenakan cukai apabila pendapatan tersebut diterima selepas tempoh moratorium. Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan dilaksanakan bagi pinjaman dengan tekun nasional, Majlis Amanah Rakyat, MARA dan koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberi pinjaman mulai 1 April 2020. Seterusnya, program kawalan sosial. Bagi membantu usahawan B40 dan rakyat yang hilang mata pencarian, satu program kewangan sosial akan diperkenalkan dengan kerjasama antara institusi perbankan Islam, Majlis Agama Islam Negeri dan rakan-rakan pelaksana utama. Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan bagi usahawan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutan. Fasa pertama yang melibatkan kerjasama antara Bank Islam Malaysia Berhad dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan bermula dalam bulan Mei 2020. Usahawan yang layak akan diberikan latihan keusahawanan, pengurusan, kewangan dan sokongan untuk membangunkan perniagaan yang dipilih. Seterusnya, kemudahan skim jaminan kepada korporat. Sektor korporat juga terjejas dengan situasi yang sedang dihadapi pada waktu ini. Justru, kerajaan menyambut baik usaha institusi perbankan yang bersedia untuk menstruktur semula bayaran balik pinjaman sektor korporat bersesuaian dengan prestasi perniagaan mereka. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan kemudahan skim jaminan berjumlah RM50 bilion dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan pembiayaan keperluan modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan bertakluk kepada penilaian kredit oleh dana jamin. Kemudahan ini disasarkan kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19. Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah RM20 juta bagi setiap perniagaan. Kemudahan ini akan disediakan untuk permohonan mulai 1 Mei hingga 31 Disember 2020 atau sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya. Langkah yang telah diperkenalkan dalam pakej ini juga bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi yang berterusan, terutamanya dengan penyaluran tunai melalui bantuan prihatin nasional. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan pengganda yang tinggi untuk melindungi pekerjaan. Menumpukan kepada aktiviti pelaburan domestik. Kerajaan telah mengenal pasti beberapa projek kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai polis serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4. Bagi tujuan ini, peruntukan sebanyak RM2 bilion disediakan. Pada masa yang sama, projek kecil bernilai RM2 bilion yang diumumkan dalam pakej sebelum ini akan mula dilaksanakan pada bulan April 2020. Projek tersebut termasuk projek infrastruktur di kawasan Felda dan lain-lain bernilai RM600 juta. Projek membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak bernilai RM350 juta dan projek membaik pulih perumahan rakyat termiskin bernilai RM150 juta. Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk landasan kereta api Pantai Timur ECRL, transit aliran massa laluan 2 MRT 2 serta pelan jentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP. Usaha ini selaras dengan fokus kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan. Memastikan kedudukan fiskal dan hutang yang mampan. Pakej prihatin ini merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah RM25 bilion untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada upayaan fiskal semasa dan ketersediaan mudah tunai pasaran kewangan domestik yang mencukupi. Kerajaan akan sentiasa memastikan akaun semasa fiskal mempunyai lebihan dan tidak menggunakan pinjaman untuk membiayai perbelanjaan operasi. Hampir semua langkah ini adalah secara one-off supaya tidak membebankan kewangan kerajaan persekutuan dalam jangka masa sederhana. Langkah ini penting untuk memastikan kedudukan fiskal dan hutang negara sentiasa mampan. Sehubung itu,
kerajaan perlu kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk jangka masa panjang. Bagi menzahirkan keprihatinan dan kepedulian pemimpin kerajaan terhadap keperitan rakyat pada masa ini, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar 2 bulan gaji mereka dipotong dan disalurkan ke dalam tabung COVID-19. Selain itu, semua kementerian diarahkan mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mengenal pasti penjimatan agar ianya dapat digunakan untuk menampung langkah dalam pakej ini. Secara kesimpulannya, pakej prihatin ini telah menggariskan pelbagai langkah bagi meringankan beban rakyat daripada wabak COVID-19. Ini terutamanya isi rumah dan perniagaan. Melalui pelaksanaan pakej ini, kerajaan yakin wabak penyakit ini dapat dibendung sepenuhnya dan kesejahteraan hidup rakyat dapat dikembalikan ke landasan asal. Langkah pakej ini diharapkan dapat memberi sedikit kelegaan kepada rakyat dari segi bantuan pendapatan serta membantu peniaga dari segi dana modal serta aliran tunai untuk mengekalkan perniagaan dan pekerja. Kementerian Kewangan melalui unit laksana berperanan untuk memastikan pakej prihatin bernilai RM250 bilion ini dapat disampaikan kepada kumpulan sasar dengan cepat. Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri, khususnya di Sabah dan Sarawak, untuk memastikan semua bantuan yang disediakan oleh kerajaan sampai kepada kumpulan sasar seperti yang dirancang. Sekian dari kami, Pembentangan Kumpulan 17. Terima kasih.